bacaan surah Al-Mulk pada malam ini. Surah yang penuh barakah, surah yang penuh dengan kelebihan-kelebihan dan mukjizat. Jadi moga-moga asbab bacaan kita pada malam ini Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan surah Al-Mulk ini sebagai penyelamat kita di azab kubur nanti, di alam kubur nanti insya-Allah. Di mana tidak ada azab ataupun malaikat yang akan menghukum kita di kubur nanti kerana amalnya surah Al-Mulk kita pada setiap malam insya-Allah. Jadi saya punya pendapat insya-Allah kita teruskan terus berdoa kerana masih subur lagi. Dan waktu Arafah di Mekah masih subur lagi. Dan bacaan surah Al-Mulk kita dengan asbab ayat suci Al-Quran, Allah Ta'ala akan bertambah lagi kabul doa kita. Jadi insya-Allah kita akan teruskan dengan doa. Kemudian setelah doa kita akan sambung tadabbur surah As-Sajdah insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Tuhan kami, Ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, Ya Allah. Dan maafkanlah kesilapan kami, zahir dan batin, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunkanlah dosa-dosa kami, Ya Allah. Dosa kedua bapa kami, Ya Allah. Dosa ke masyarakat kami, Ya Allah. Dosa seluruh umat Islam, Ya Allah, yang telah mati ataupun yang masih hidup, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohonkan apa yang telah dipohonkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami meminta jauh dan perlindungan daripada apa yang telah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta perlindungannya, Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, kami pohonkan syurga, ya Allah, tanpa hisab. Yang berilah kekuatan, taufik dan hidayah kepada kami, ya Allah, supaya kami dapat melakukan asbab yang membawa kami ke syurga, ya Allah. Ya Allah, Rahman, Rahim, ya Allah, selamatkan kami, ya Allah, dari asbab yang membawa kami ke neraka-Mu, ya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, Tuhan kami, ya Allah, Engkau sahajalah yang mengetahui kelemahan diri kami, ya Allah, zahir dan batin, ya Allah. Berikanlah kekuatan, taufik dan hidayah kepada kami, ya Allah, supaya kami dapat memperbaiki kelemahan diri kami, ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ya Allah. Tambahkanlah, ya Allah, kepada kami ilmu, ya Allah, iman dan amal. Hidupkanlah kami, ya Allah, dalam Islam, dan matikanlah kami dalam Islam, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami pohonkan kepada Engkau, ya Allah, iman yang sempurna, ya Allah, ilmu yang memberi manfaat, ya Allah, rezeki yang halal, anak yang saleh, rumah tangga yang bahagia, ya Allah, usia yang berkat, doa yang mustajab, ya Allah, hajat, ya Allah, di kalangan kami ada yang hajat, ya Allah, tunaikanlah hajat mereka, ya Allah, kesihatan yang berterusan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, hutang-hutang, ya Allah, yang tak terbayar, ya Allah, Kau tunaikanlah, ya Allah, kau laksanakanlah, ya Allah. Ya Allah, keselamatan kami di dunia dan juga di akhirat, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ya Allah, Engkau sahajalah yang mengetahui segala yang berlaku di hati kami, ya Allah. Hidupkan hati ini, ya Allah, dan sampaikanlah hati ini kepada Engkau, ya Allah. Sembuhkanlah segala penyakit yang ada dalam hati kami, ya Allah. Selamatkanlah hati kami dari sifat-sifat yang keji, dan jauhi kami dari perkara-perkara yang boleh mematikan hati kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami yang sentiasa menyedari akan hakikat ketuhanan dan keagungan kerajaan Engkau dan masa depan kami di akhirat nanti, ya Allah. Kau yang maha berkuasa, ya Allah, Kau yang maha perkasa, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-Mu yang hanya mengabdikan diri kepada-Mu dengan sebaik-baiknya, ya Allah. Berikanlah kekuatan, taufik dan hidayah kepada kami supaya dapat kami lakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Engkau, ya Allah, yang meninggalkan segala larangan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Jadikanlah hati kami ini hati yang sentiasa menyedari masa depan kami di akhirat nanti. Dan jadikanlah kami hamba-Mu yang sentiasa bersedia untuk menghadapi masa depan kami selepas kematian kami. Ya Allah, semuanya kami tidak tahu, Ya Allah, di manakah apa akhirat kami. Ya Allah, Tuhan kami, hidupkanlah kami dalam iman dan matikanlah kami dalam iman. Selamatkanlah kami daripada segala gangguan syaitan semasa kami menghembuskan nafas yang terakhir nanti, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Ya Allah, selamatkanlah kami semasa berada dalam kubur, Ya Allah. Jadikanlah kubur kami satu-satu taman dari taman-taman syurga. Selamatkanlah kami dari segala angkara azab kubur. Dan jangan Engkau jadikan kubur kami itu salah satu daripada lubang-lubang neraka, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami semasa dalam perjalanan menuju mahsyar. Selamatkanlah kami, Ya Allah, semasa berada di padang mahsyar. Dan masukkanlah kami ke dalam 7 golongan orang yang mendapat bayangan naungan arasy Engkau, Ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, Ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Maafkanlah kesilapan kami, zahir dan batin, semasa kami dijalankan hisab. Ya Allah, hisabkanlah kami, Ya Allah, dengan hisab yang sedikit, Ya Allah. Berikanlah peluang kepada kami untuk mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Allah. Berilah peluang kepada kami untuk mendapat syafaat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah kami dapat peluang untuk mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berjaya dalam hidup ini dan berjaya menerima suratan amal dengan tangan kanan, Ya Allah. Sesungguhnya orang yang dapat suratan tangan kiri, Ya Allah, maka tidak ada kejayaan untuk dia, Ya Allah. Ya Allah, berilah kesempatan kepada kami meminum air kolam Nabi kami Al-Kawthar. Selamatkanlah kami semasa menyeberangi titian Siratul Mustaqim. Dan masukkanlah kami ke syurga-Mu bersama-sama orang yang mulia di sisi-Mu, Ya Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, apalah kiranya Engkau akan lakukan pada petang saat dan ketika ini kepada seorang hamba-Mu yang hina, Ya Allah, yang mengaku berdosa dan bersalah, Ya Allah, yang merayu kepadamu di atas kejahatan, yang bertaubat kepadamu kerana dosanya, yang memohon keampunan kepadamu kerana kezalimannya, yang mengharap kemaafanmu, Ya Allah, kerana kesilapannya, yang merayu kepadamu supaya tercapai segala hajatnya, yang mengharapkan limpahan rahmat-Mu. Dan pada tempat wukuf ini, Ya Allah, walaupun dengan dosa yang begitu banyak laksana buih lautan, Ya Allah. Ya Allah, dengan keberkatan, walaupun Arafah di sana, Ya Allah. Pada jam ini, Ya Allah, saat ini, Ya Allah, keberkatan itu, Ya Allah, Kau curahkanlah kepada kami, Ya Allah. Rahmatan itu, Ya Allah, Kau curahkanlah kepada kami, Ya Allah. Berikanlah kami tempias-tempias keberkatan di hari Arafah ni, Ya Allah. Ya Allah, Rahman Rahim, Ya Allah, kami sekalian keluar menuju kepadamu, Ya Allah, dan berhenti pergelangan rumahmu, Ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, Ya Allah, Engkau lah yang memiliki seluruh hajat orang-orang yang memohon, Ya Allah, yang mengetahui seluruh kandungan hati orang-orang yang merayu, merintih padamu, Ya Allah. Ya Allah, Rahman Rahim, Engkau telah sediakan sajian kepada setiap tetamu. Dan oleh itu, kurniakanlah syurga sebagai sajianmu kepada kami, Ya Allah. Ya Allah, Rahman Rahim, Ya Allah, kurniakan rahmatmu dan ridhamu, maka kami sekalian datang mengunjung di tempat-Mu, beribadah kepada-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, kami tak pandai meminta, Ya Allah. Ya Allah, tapi Kau pandai, Kau adalah Maha Pemberi, Ya Allah. Ya Allah, Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, kami tak pandai, Ya Allah. Ya Allah, ajarkanlah kami, Ya Allah. Ya Allah, Rahman, Ya Rahim kami, Ya Allah, kami tak mampu, kami tak layak, Ya Allah, untuk menunaikan haji, Ya Allah. Ya Allah, tetapi sebelum kami hembuskan nafas kami terakhir, Ya Allah, Ya Allah, Kau terimalah kami, Ya Allah. Ya Allah, Kau terimalah hajat kami untuk tunaikan haji, Ya Allah. Allah, Kau terimalah kami untuk dapat menziarahi-Mu, Ya Allah, dapat menziarahi Baitullah, Ya Allah, dapat menziarahi bagaimana kesusahan payah para sahabat dan para nabi, Ya Allah. Ya Allah, Rahman Ya Rahim, Ya Allah, itu rukun Islam yang kelima, Ya Allah. Bagaimana akan kami hembuskan nafas kami terakhir tanpa menunaikan rukun Islam yang kelima, Ya Allah. Ya Allah, Rahman Ya Rahim, Ya Allah.
Ya Allah, kau boleh buat segala-galanya dengan asbab, tanpa asbab, ya Allah. Ya Allah, Rahmanir Rahim, ya Allah, dengan asbab pun kau boleh sampaikan kami ke sana, ya Allah. Ya Allah, dengan asbab, dengan tanpa asbab pun, ya Allah, kau boleh sampaikan kami ke sana, ya Allah. Ya Allah, Rahmanir Rahim, ya Allah, tidak apa yang banyak kami minta, ya Allah, kau ampunkanlah kami, ya Allah. Ya Allah, Rahmanir Rahim, ya Allah. Ya Allah, kau redhakanlah kami, ya Allah. Ya Allah, Rahmanir Rahim, masukkanlah kami syurga Firdausmu, ya Allah, bersama para nabi, para salih, para syuhada, ya Allah, para siddiqin. Ya Allah, Rahmanir Rahim, ya Allah, terimalah doa kami, terimalah doa kami yang dhaif ni, ya Allah, terimalah doa kami yang lemah ni, ya Allah. Ya Allah, janganlah sebab kelemahan kami, dosa-dosa kami, kau tolak, ya Allah, doa-doa kami, ya Allah. Ya Allah, Rahmanir Rahim, kau sendiri sebut dalam Quran, Udu'uni fastajib lakum. Mintalah padaku, pasti aku akan tunaikan, kabulkan, ya Allah. Terimalah segala doa kami, ya Allah. Ya Allah, yang kami minta, yang kami tak minta, apa yang baik untuk kami, ya Allah, kau tunaikanlah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah semoga Allah Subhanahu wa taala terima doa kita, Allah Ta'ala dengar doa kita dan perkenankan doa kita, insyaAllah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan sambung surah As-Sajdah. Tadabbur surah As-Sajdah. Pada hari itu saya telah selesaikan sehingga ayat yang ke 8 dan 9. Cuma ada berbaki penerangan mengenai dengan ayat yang ke 9, ke 7, ke 8, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kat sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin." Kemudian Allah Taala menjadikan keturunan manusia itu daripada sari pati air benih yang hina, iaitu air mani. Baik, kat sini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para hadirin-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada zahirnya memang kita nampak itulah dia titisan air yang kotor, yang tidak suci, kan? Tetapi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaan. Kat sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran, "Tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair." Tu'izzu, Allah Subhanahu wa taala yang memberi kehormatan, memberi izzat, memberi kemuliaan pada sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala nak. Wa tudhillu man tasha', dan Allah Subhanahu wa taala yang memberi kehinaan kepada sesiapa sahaja yang Allah Subhanahu wa taala nak. Dekat sini Allah Taala walaupun ciptakan kita manusia daripada setitis air mani, tetapi Allah Subhanahu wa taala nak tunjuk kekuasaan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala beri kemuliaan kepada manusia dengan sebab agama. Sebab adanya agama, maka manusia mendapat kemuliaan. Dan ada sedikit yang saya nak kongsikan mengenai dengan allazi ahsana kulla syai'. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Allah Subhanahu wa taala mencantikkan setiap ciptaannya. Kat sini apa yang saya tertinggal, maaf, saya tertinggal minggu lepas, iaitu Allah Subhanahu wa taala mencantikkan segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala mencantikkan, memperelokkan. Seperti contoh yang kita nampak adalah ciptaan seperti binatang, haiwan. Tu saya dah cerita dah. Saya dah kongsikan dah yang mana haiwan ni pun ada kebaikan dia, ada keburukan dia. Tetapi semua Allah Taala jadikan ada kebaikan dia. Tetapi ada satu ulama yang bernama Maulana Ashraf Ali Tanwi rahmatullah alaih, yang mana telah kata bahawasanya bukan sahaja perkara-perkara jawahir, bukan sahaja perkara-perkara yang kita nampak, yang ada jisim, bukan. Tetapi setiap satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala ada kebaikan dia.
Contohnya yang termasuk adalah seperti sifat-sifat yang ada pada manusia. Seperti contoh manusia ada sifat marah, sifat malu, sifat dengki, sifat, segala sifat yang ada. Yakinlah semua sifat-sifat itu juga ada kebaikan dia apabila dijalankan, dilakukan pada tempat yang betul. Mana ada kebaikan dia. Seperti mana contoh sifat marah. Kita nampak sifat marah ni mesti buruk. Kan? Sedangkan sifat marah ni sifat yang baik. Kenapa? Bila satu orang menghina kita punya keluarga, kalau kita tak ada sifat marah, maka guys tu ada masalah dengan kita. Begitu juga kalau satu orang menghina agama kita, menghina kekasih kita Nabi Muhammad SAW dan tidak ada sifat marah pada diri kita, maka itu adalah satu masalah bagi kita. Itulah kebaikan dalam sifat marah. Begitu juga dalam sifat malu, begitu juga dalam sifat dengki. Dengki ni ada dua. Satu, bila kita tengok dengki dan kita rasa kita nak nikmat tu hilang daripada orang tu, itu dengki yang tak betul. Tetapi dengki yang betul adalah apabila kita nampak satu orang tu dapat khatamkan 30 juzuk Al-Quran dalam masa 1 bulan ataupun dalam masa seminggu, dan kita dengki, kita rasa kita nak juga buat macam tu, maka inilah dia dengki yang dituntut. Dengki yang mendapat pahala sebab kita berlumba-lumba. Fastabiqul khairat, sebab kita berlumba-lumba dalam mengejar kebaikan. Jadi itulah sifat-sifat yang Allah Ta'ala jadikan pun ada kebaikan-kebaikan dia. Itulah termasuk dalam allazi, yang zat yang ahsana, yang mencantikkan kulla syai'in, setiap sesuatu khalaqah, ciptaannya, yang dia menciptanya. Allah Ta'ala mencantikkan segala-galanya, insyaAllah. Jadi kita teruskan dengan ayat kita yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-9. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kejadiannya. Sawwahu, menyempurnakan kejadiannya, wa nafakha, dan Allah Taala tiup, fihi, di dalam kejadian Allah Subhanahu wa taala itu, min ruhi, daripada ruh Allah Subhanahu wa taala. Dekat sini ada sedikit penerangan dia lah. Iaitu Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kejadian dia, sawwahu wa nafakha, dan Allah Subhanahu wa taala meniup di dalamnya, dalam kejadian Allah Taala itu, ruh, iaitu manusia. Manusia ni Allah Subhanahu wa taala tiupkan roh, dan binatang-binatang pun Allah Taala tiupkan roh. Kalau ikut terjemahan di sini adalah ruh daripada Allah Taala. Kita akan bahas sebentar lagi, insya-Allah. Wa ja'ala, dan Allah Taala menjadikan, lakum, bagi kamu, as-sam'a, pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal afidah, dan hati, iaitu akal fikiran, qalilan, sedikit sahaja, ma tashkurun, daripada kamu yang bersyukur. Kat sini terjemahan dia kita telah lepas, kita telah baca terjemahan dia. Jadi apakah perbahasan yang terjadi kat sini? Allah Subhanahu wa taala selepas menyempurnakan ciptaan, contoh Allah Ta'ala cerita dalam Quran, Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam AS. Allah Subhanahu wa taala setelah sempurnanya ciptaan Adam AS, Allah Ta'ala tiupkan rohnya di dalam badan Nabi Adam AS. Jadi kat sini kalau ikut terjemahan dia, rohnya. Kalau contoh kita kata sekarang ini, kita kata ini pen dia, kita kata pen dia, maka pen ni adalah dia punya, milik dia, kan? Begitu juga kalau kita kata rumahnya, rumah dia, kita akan kata rumah ni dia punya, kan, rumahnya. Begitu juga dalam terjemahan ni kita menyebut rohnya, roh Allah Ta'ala. Adakah roh Allah Subhanahu wa taala ni memang daripada Allah dan Allah Ta'ala keluarkan untuk Adam AS? Adakah roh tu adalah sebahagian daripada Allah Subhanahu wa taala? Na'udzubillahi min zalik. Jadi dekat sini, walaupun terjemahan lafzi dia adalah rohnya, ini bermaksud Hazrat Syah Waliullah Ta'ala rahmatullah alaih berkata apa? Dia kata rohnya, terjemahan dekat sini digunakan adalah sebagai contoh apabila ini penerangan yang paling mudah untuk kita faham, kan? Apabila kita baca terjemahan nanti bila-bila, insyaAllah, kan, kita akan baca rohnya, roh Allah Ta'ala, kita akan confuse. Allah Ta'ala ada roh ke? Allah Ta'ala bagi pada dia macam rumahnya, rumah dia ada rumah ke bagi orang? Bukan. Terjemahan ataupun maksud yang paling mudah untuk kita faham kat sini adalah apabila perkataan ataupun lafaz-lafaz yang Allah Ta'ala guna itu adalah berkaitan dengan harta benda ataupun perkara-perkara duniawi.
maka Allah Ta'ala tidak akan gunakan perkataannya daripada Allah Ta'ala. Tetapi apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggunakan datangnya perkara tersebut daripada ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menggunakan perkataan milik. Ini mungkin agak berat sikit untuk faham, tapi itulah yang apa yang saya cuba sampaikan, iaitu contoh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam surah Isra ayat 65, Inna ibadi laysa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hamba aku tidak ada ke atas kamu syaitan untuk kamu mengganggu dia dengan, maknanya kamu tidak ada kuasa ke atas hamba-hamba aku. Kita guna perkataan aku. Allah Ta'ala guna perkataan aku. Macam contoh rumah aku, maknanya kita punya rumah. Begitu juga Allah Ta'ala sebutkan nama hamba, iaitu hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama juga ruh Allah Ta'ala, maknanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, segala-galanya adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetapi Allah Ta'ala gunakan lafaz seolah-olah itu adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitulah penerangan dia kat sini. Jadi maknanya kalau contoh satu perkara yang tidak ada, bukan daripada khas daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri yang serahkan, maka dekat situ Allah Ta'ala tidak akan gunakan perkataan daripadanya sendiri. InsyaAllah kita teruskan dengan ayat yang seterusnya, ayat yang ke-10. وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. Okey. Oh maaf, saya ada tertinggal sikit, insyaAllah. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Jadi selepas Allah Ta'ala menyempurnakan ciptaannya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala meniupkan ruh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalamnya. Kemudian apakah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan dalam, apakah Allah Ta'ala letakkan dalam satu jasad tersebut? Allah Subhanahu Wa Ta'ala meletakkan as-sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, wal af'idah, dan hati, iaitu akal fikiran. Qalilan ma tashkurun, sangat sedikit orang yang bersyukur. Jadi apakah hikmah, antara hikmah yang Ustaz saya dapat ceritakan, bahawasanya Allah Ta'ala sebut pendengaran dahulu, kemudian Allah Ta'ala sebut penglihatan, kemudian Allah Ta'ala sebut hati, iaitu akal fikiran. Ini adalah contoh bahawasanya manusia ini memerlukan kesemua perkara-perkara tersebut. Kalau satu orang tidak ada pendengaran, ada mata pun susah untuk orang bercakap dengan dia. Dan begitu juga dengan satu orang yang boleh mendengar tetapi tidak boleh melihat, maka susah juga untuk dia berinteraksi dan hidup secara normal di atas dunia ini. Begitu juga dengan satu orang yang ada pendengaran dan ada juga penglihatan tetapi tidak ada akal fikiran, maka pun akan menjadi masalah untuk dia untuk mentaati perintah Allah, ikut sunnah Nabi, hidup dekat dunia secara normal, maka akan jadi susah bila satu orang tu tidak ada akal fikiran. Contoh kita nampak macam orang-orang gila, mereka tidak ada akal. Begitu juga binatang, haiwan, mereka tidak ada, binatang-binatang yang tidak ada akal. Ada mata, ada telinga, ada pendengaran, ada penglihatan. Tajam lagi, macam contoh binatang-binatang macam burung helang, binatang-binatang ni mereka punya penglihatan mereka tajam. Begitu juga pendengaran mereka tajam, tapi tidak ada akal fikiran. Qalilan ma tashkurun, sangat sedikit orang yang bersyukur. Dekat sini as-sam'a, Allah Ta'ala sebut telinga dulu, pendengaran dulu, kemudian penglihatan, kemudian akal fikiran. Kalau kita renung sedikit, hikmah sebalik sebutnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala pendengaran adalah apabila satu manusia itu tidur. Apabila satu orang manusia tidur, kan, semuanya tertutup. Kebiasaannya orang mata akan tertutup, mulut akan tertutup, biasanya lah. Kadang-kadang orang terbuka dia punya mulut dia kan, evaluasi. Dan mata pun kebiasaannya tutup, melainkan ada separuh orang mata dia terbeliak sikit kan, tidur. Begitu juga dengan kita punya fikiran, kita pun tertutup. Tak ada orang terfikir masa tidur, melainkan mimpi-mimpi kan. Semua tertutup. Tetapi satu yang terbuka iaitu pendengaran kita. Pendengaran kita sentiasa terbuka. Dan apabila apa hikmah Allah Ta'ala jadikan telinga terbuka sentiasa, antara hikmah dia yang Ustaz saya sampaikan adalah
bila ada apa-apa emergency ataupun apa-apa kecemasan, maka yang mula-mula sekali dengar masa kita tidur adalah telinga kita. Kan, kalau kita dengar orang jerit, tolong, tolong. Mula-mula sekali bukan mata buka, telinga dia dengar. Dengar orang tolong, tolong. Baru dengar, okey, baru lepas tu daripada telinga sampai ke mata. Baru mata kita buka. Terbuka mata, dah bangun. Tetapi baru lepas tu kita akan gunakan akal fikiran kita. Oh, dia dapat scan. Oh, ini orang jerit nak tolong. Macam contoh kalau hari kanan kita ada yang ada anak kecil ke apa kan. Bila bayi tu nangis, mula sekali dengar telinga. Telinga dengar. Bayi nangis. Mata tu buka. Baru akal kita berjalan. Oh, bayi nangis. Apa yang kita perlu buat? Buat susu, sebagainya kan. Panas ke. Jadi inilah dia Allah Ta'ala sebutkan as-sam'a wal absara wal afidah. Baru kita akan berfikir. Qalilan ma tashkurun. Kenapa Allah Ta'ala sebut qalilan ma tashkurun kat sini? Setelah banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Allah Ta'ala beri mata, Allah Ta'ala beri telinga, Allah Ta'ala beri akal fikiran. Tetapi sangat-sangat sedikit orang yang bersyukur. Ada yang bersyukur, Alhamdulillah. Kita doa supaya Allah Ta'ala golongkan kita di kalangan orang-orang bersyukur. Amin. Tapi sangat sedikit. Kenapa sangat sedikit? Dalam surah Ibrahim, dalam satu surah Ibrahim, Allah Ta'ala beritahu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Ta'ala akan tambah. Wa la in kafartum, dan jika kamu kufur, sesungguhnya nikmat Allah Ta'ala, sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat pedih. Jadi sangat-sangat kurang orang bersyukur kerana dengan banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala beri, tapi sangat-sangat sedikit orang yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, telinga dan pendengaran dan penglihatan dan akal fikiran adalah nikmat yang betul-betul besar. Dengar. Nikmat yang betul-betul besar. Nikmat yang besar macam ni pun masih lagi ada orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi ada orang yang tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh lihat dengan mata kepala kita. Ramai lagi orang kat luar sana yang tidak menunaikan solat. Berapa ramai orang yang tidak berpuasa. Berapa ramai orang yang tidak tunaikan zakat. Bukan kata orang kafir je tuan-tuan dan puan-puan. Orang Islam sendiri pun. Kan, berapa ramai yang tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanggungjawab kita kena sampaikan kepada mereka. Jadilah hamba yang bersyukur. Senang je, contoh dia senang je. Kan, kalau kita satu orang yang dermawan, satu orang yang hartawan, kita bagi kereta dekat satu orang ni, kita bagi motor dekat satu orang ni, kita bagi rumah dekat orang ni. Yang kita kata dengan dia, aku dah bagi kau rumah, bagi kereta, bagi motor, sekarang kau kerja, usaha sendiri. Kayakan diri kau sendiri, jangan jadi malas. Tetapi padahal manfaat tu untuk diri dia sendiri. Untuk memudahkan dia lagi, untuk dapatkan manfaat untuk diri dia, kumpulkan harta dia lagi. Tetapi bayangkan kalau kita dah bagi semua kesenangan, dia buat dono je. Dia siap rompak rumah kita lagi. Dia buruk-burukkan kita lagi. Dia bakar rumah kita. Dia cerita buruk kita kat belakang. Bayangkan, macam tu lah, macam mana perasaan kita. Mesti macam, aku dah bagi kau macam-macam. Kan? Kau boleh ajar aku. Macam tu lah contoh dia. Kan? Macam tu juga Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala bagi penglihatan yang tidak ada satu manusia, tidak ada satu makhluk pun yang boleh bagi penglihatan kat kita. Allah Ta'ala bagi pendengaran yang tidak ada satu makhluk pun boleh bagi pendengaran kat kita. Lagi-lagi akal fikiran yang mana tidak ada satu makhluk pun yang boleh bagi akal fikiran kepada apa-apa sahaja pun. Sebab itulah kita kena selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalilan ma tashkurun. Malangnya sangat sedikit orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ayat yang ke-10, orang kafir kata apa? Wa qalu a idza dhalalna fil ardi fa inna lafi khalqin jadid. Yang mereka berkata, adakah selepas kami hancur di bumi? Adakah selepas kami hancur di bumi, selepas hancur ke bumi maksudnya kami masuk ke dalam tanah, kami pula akan hidup semula. Inna lafi khalqin jadid. Kami akan hidup semula dalam penciptaan yang baru. Allah Ta'ala beritahu, wa qalu a idza dhalalna, dan mereka berkata, adakah
setelah kami lenyap, hancur dalam tanah, kami pula lafi khalqin jadid, hidup semula dalam penciptaan yang baru. Bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun, bahkan mereka mengingkari. Kafirun adalah mengingkari, kita terjemah daripada kafirun. Bahkan mereka mengingkari bertemu bertemu dengan Tuhan mereka. Orang-orang kafir ni mereka kata apa? Mereka kata, adakah lepas kami, kalau terjemah faham dia, adakah lepas kami mati kami akan hidup semula, akan diciptakan semula? Balhum, bahkan mereka ni, Allah kata apa? Orang kafir ni bertemu dengan Tuhan mereka pun mereka ingkar. Bukan sahaja untuk menjadi ciptaan yang baru, bahkan untuk bertemu Allah Ta'ala pun mereka dah ingkar dah. Mereka dah ingkar dah dengan adanya kematian. Mereka dah ingkar dah dengan hidupnya selepas mati. Inilah dia tanda-tanda orang yang kufur, yang tidak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Kemudian ayat seterusnya, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Kat sini terjemahan dia adalah qul, katakanlah wahai Muhammad, malaikat maut yang ditugaskan untuk mencabut nyawa, malakul maut yatawaffakum, mencabut nyawa kamu, yang ditugaskan untuk mencabut nyawa kamu, alladzi wukila bikum, summa, kemudian ila rabbikum turja'un, kemudian hanya kepada Tuhan kamu akan dikembalikan. Summa, kemudian ila rabbikum, kepada Tuhan kamu, turja'un, dikembalikan. Wukila bikum adalah yang diwakilkan untuk kamu, yatawaffakum, mencabut nyawa kamu, iaitu malaikat maut. Dekat sini tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, penerangan mengenai dengan malaikat maut ni insya-Allah kita akan sambung lagi pada minggu hadapan insya-Allah, jika panjang umur. Semoga Allah Ta'ala temukan kita lagi. Jadi insya-Allah apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang buruk atas daripada kelemahan saya juga, jadi minta mohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita terserahkan kembali majlis kepada moderator kita insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas kesediaan memimpin bacaan suratul Mulk beserta doa dan tadabbur surah As-Sajdah pada malam ini. Semoga kita mendapat ilmu yang berkah, kefahaman atas apa yang telah dipelajari, ingatan yang kuat mengenainya, seterusnya mengambil ibrah dan membuat refleksi dalam kehidupan seharian kita. Seperti yang telah kita bincangkan tadi tentang penyempurnaan ciptaan manusia, saya ingin menyentuh tentang penciptaan panca indera manusia. Ia diciptakan, kenapa Allah menciptakan pendengaran dahulu, sebelum penglihatan dan hati. Ia kerana terdapat tuntutan agar kita memelihara pendengaran, kerana ia adalah merupakan pintu masuk segala kebaikan dan keburukan. Jika kita menginginkan hidup yang berkat di dunia dan akhirat, hendaklah kita menyekat segala keburukan dari memasukinya. InsyaAllah, insyaAllah. Semoga kita semua sentiasa istiqamah dalam majlis ilmu seperti ini. Baiklah, sebelum berpisah, semoga kita diberi peluang lagi untuk bersama-sama dengan Afadi Ustaz pada kuliah yang akan datang, insya-Allah. Saya serahkan semula majlis kepada Afadi Ustaz untuk menutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul As. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jazakumullah khairan katsiran, ahsanul jazaa. Selamat menyambut hari raya Aidil Adha. Bagi yang buat korban, semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima amalan korban kita insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum.